Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi mislahunna, dan bumi sama juga. Yatanazzalul amru bainahunna, urusan Allah subhanahu wa ta'ala turun di antara langit dan bumi. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kamu mengetahui bahawa Allah berkuasa di atas setiap perkara. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahawa sesungguhnya Allah telah meliputi ilmunya kepada semua perkara. Kulli syai'in ilma. Ayat ini ayat yang akhir daripada surah At-Talaq, yang membicarakan liku-liku di dalam sesebuah keluarga. Ayat yang bercakap tentang ilmu Allah dan kekuasaannya yang maha besar, menutup segala perkara-perkara, segala bicara di dalam ayat-ayat di atas dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi, dan menyatakan perintah itu bukannya daripada manusia, daripada makhluk, tapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menurunkan. Semuanya ini untuk mereka mengetahui, lita'lamu, supaya kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, dan supaya kamu mengetahui ilmu Allah itu meliputi semua perkara. Ilmu Allah meliputi semua perkara, artinya segala bisikan di dalam bilik tidur juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya benda-benda yang besar, urusan negeri, urusan pentadbiran, bukan itu saja, tetapi Allah tahu semua perkara. Kulla syai'in, syai' maknanya perkara, nakirah. Kulla syai'in, kalau disebut syai' antara kullu pun dah cukup dah untuk menyatakan semua perkara. Sebab nakirah ni dia tadullu alal umum. Kat nakirah dia tak ada tanda-tanda makrifah. Nahung dia macam itulah. Tak ada tanda-tanda makrifah, maknanya dia lebih umum. Kalau ada tanda makrifah khusus pada orang. Ar-rajulu, laki-laki itu. Kalau rajulun, semua laki-laki. Itu namanya. Ar-rajulu, laki-laki itu. Rajulun, semua orang laki-laki termasuk. Syai'un, maknanya semua perkara. Kalau as-syai'u ada alif lam itu, perkara itu. Jadi kalau nakirah maknanya yang kecilnya, yang besarnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangan harus sedar bahawa apa yang dibisiknya dalam bilik tidur itu
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau macam tu keadaannya, mengapa tidak segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat? Selepas dia membicarakan kepada kita amaran Allah, fadzaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra, akan dirasa balasan kepada orang yang melakukan kesalahan, orang yang melampaui batas dalam melakukan talak, rojok dan nafkah dan berbagai-bagai lagi. Keterlaluan dalam perkara ini akan mendapat hukuman daripada Allah. Aqibatu amriha khusra, akhirnya dia akan rugi. Kemudiannya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebelum itu, lita'lamu, supaya mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas semua perkara. Semua perkara Tuhan boleh segerakan pada itu juga. Ketika berada dalam bilik tidur juga dia binasa. Dia boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebelum tidur ini, sebelum kita bangkit tidur, mungkin kita di sini berakhirnya. Mungkin kita dalam bilik ini atau katil ini. Tahukah kita mengapa begitu? Kerana itulah amaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang salah sebenarnya dalam menjalani tanggungjawab yang ditugaskan kepadanya. Ini maknanya bila amarannya begini besar, ta'lamu, supaya kamu mengetahui bahawa Allah berkuasa. Ini besarnya tanggungjawab itu. Besarnya tanggungjawab, amaran juga keras, dan amaran itu berkali-kali. Kemudiannya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah menjadikan, sebelum itu katanya Allah menjadikan 7 langit. Ini kuasa. Amaran tanpa kuasa tidak ada guna. Tak ada guna. Beri amaran pertama, amaran kedua, amaran ketiga, tapi kuasa tak ada. Dia hanya tukar sapu je. Tapi amaran dia bukan main ni. Amaran ni macam lebih besar, macam nak kiamat amaran. Tapi siapa yang memberi amaran itu? Kuasa ada dalam tangannya, Perdana Menteri. Wah, ini besar amaran ini, sebab dia pegang semuanya. Besar. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati, tak cukup dengan 7 langit, tapi juga dengan bumi pun sama dengan itu juga. Ada 2 tafsiran. Pertama sekali, ada orang mengatakan bumi ini pun sama dengan langit juga. Apa makna sama? 7 juga. Kalau langit itu 7 lapis ke 7 langit ke, kalau kita kata 7 lapis itu maknanya langit berlapis-lapis. Tapi kalau kata 7 langit, maka 7 langit itu maknanya tidak berlapis. Jadi siapa dia kata berlapis, siapa dia kata tak berlapis. Jadi kita tak tahu. Tak ada siapa yang boleh sampai kepada akhir sekali langit, yang terakhir sekali, muntaha, sidratul muntaha. Tak ada siapa yang mendabik dada dia sampai. Yang kalau dia sampai tipu. Sebenarnya dia tak sampai. Dia kata dia sampai, untuk mengatakan bahawa dia berkuasa, dia dulu lagi sampai ke bintang itu. Ya. Itu satu tafsiran. Bumi pun 7 juga. Sebab itu dalam terjemahan bahasa kita boleh sebut 7 petala langit, 7 petala bumi. Apa makna petala? Petala itu sendiri pun kita ada maknanya, bukan oleh kaum sadarlah. Tapi gagal kita untuk memahami petala itu. 7 lapis boleh jadi 7 lapis. Tapi langit berlapis-lapis ke? Tak ada siapa yang menentukan begitu. Ahli-ahli falak pun tidak kata berlapis-lapis. Kalau lapis pun yang kita tak nampak, apa boleh buat? Lapis bumi, langit 1, 2, 3. Tapi lapis yang kita tak nampak, yang Tuhan saja nampak. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menjadikan langit-langit tanpa tiang yang engkau lihat. Ada tiang tapi engkau tak lihat, tak nampak tiang bagi langit. Ini bahasa, ini dalam bahasa Arabnya boleh pergi begitu. Jadi kalau begitu, wa minal ardi mislahunna, dan daripada bumi, ardun mufrad. Kalau dia katanya wa minal ardina, dan juga langit bumi sama dengan langit-langit juga, maknanya sama 7. Tapi al-ardu disebutnya wa minal ardi mufrad, 1. Bila 1 maknanya tak boleh kata 7 lah. Nak kata 7 macam mana? Masalah yang timbul pulanya mislahunna seperti langit. Bumi mislahunna seperti langit.
Seperti ini bukan berlapis, seperti ini bukan 7, seperti ini maknanya pentadbirannya sama dengan pentadbiran langit. Kalau langit dia ada gravitinya, bumi pun juga mempunyai graviti. Itu maknanya mislahunna, sama dengan bintang-bintang yang lain juga. Wa min al-ardi mislahunna. Jadi kedua-dua ini ada orang yang membuat tafsiran. Tafsiran pertama menyatakan bumi juga ada 7, tetapi bumi ini lebih kecil sebenarnya banding dengan bintang-bintang yang lain. Bumi ini sudah disepakati bulat kedudukannya, bentuknya. Walaupun ada setengah orang menyatakan sesiapa yang kata bumi ini bulat dia kafir. Ini ayah kata bulat dia kafir. Sebab Quran kata mihada tu maknanya terhampar, firasat terhampar. Tapi murid dia tarik balik habis dah. Tarik balik maknanya guru dia cakap sesiapa yang kata bumi ini bulat maka dia kafir, kerana bertentangan Quran. Anak-anak murid dia duduk diam, pastinya dia tarik balik lah. Tarik balik kerana tak betul. Pasal dia kata bumi ni bulat, dia pun tak nampak, mata dia tak nampak. Jadi bila mata tak nampak ni macam mana dia nak kata bulat ke lepeh ke? Lepeh bulat tu sendiri dia tak tahu bendanya macam mana. Jadi kalau macam mana dia boleh nak tarjih sesuatu satu isu, satu pahaman. Kita tengok tulisan dalam sikit. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang, muka surat 437, Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan menciptakan bumi seperti itu juga. Seperti itu tu maknanya pentadbirannya, pentadbiran langit itu juga pentadbiran bumi. Ada tafsiran yang menyatakan angka 7 dan 70 menunjukkan banyak. Bahasa Arab juga bila menyebutkan angka 7 ni, 7 dia tidak mempunyai bilangan, tapi artinya banyak. 7, 70, 17. Jadi kalau 7 langit maknanya banyak langit. Banyak langit itu berapa? Lebih daripada 7. Banyak. Banyak, kuat dan besar, itu pun juga membawa makna begitu. Perkataan 7 ini sebenarnya dalam agama dalam ahli kitab dulu, agama langit yang terdahulu, dia membawa erti bertuah sebenarnya 7. Boleh jadilah 007 pun antara angka yang bertuah jugalah 7. Perkataan ini dikatakan diambil daripada as-siba'u. As-siba' dalam bahasa Arab as-siba'u, di sini sab'u. Siba' tu maknanya binatang buas. Raja-raja dalam hutan rimba itu namanya siba'. Siba' harimau, siba'. Jadi daripada perkataan siba' itu lahirnya sab'un. Sab'un bukan 7, tapi kuat, besar, gagah. Siba' dia menjadi raja pemerintahan hutan rimba dengan arti maksud 7 petala langit dan bumi, artinya banyak dan kukuh. Langit dan bumi ini kukuh. Mungkin juga maksud 7 ialah bilangan selepas angka 6. Boleh juga maksud begitu pun boleh. Tapi yang mana satu nak kita gunakan, kita tidak boleh, sebab yang mengetahui hakikat langit, hakikat bumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada bahasa begitulah. Semuanya boleh masuk dalam dengan arti kuat boleh, arti angka boleh, arti besar pun boleh. Bagaimana langit bilangannya 7, pengetahuan manusia belum sampai lagi ke tahap itu. Mereka akan mengetahuinya apabila penguasaan ilmu mencukupi. Tidak ada siapa pun, tak ada halangan untuk manusia mengkaji hatta habis seluruh alam langit ini, boleh. Tetapi mana ilmu? Kalau dari ilmu cakap kosong buat apa? Ilmu itu yang pentingnya. Ayat ini satu-satunya ayat yang memperkatakan 7 petala langit dan 7 petala langit dan sama dengan 7 petala bumi dan sama dengan 7 petala langit, sama-sama 7.
Adakah artinya setiap satu daripada bumi itu sama dengan bumi yang kita pijak ini, atau kedudukan berlapis-lapis seperti lapisan bawah, atau maksudnya 7 iklim daripada satu bulatan yang ada ini? Semuanya mungkin dan ada penyokong setiap pendapat itu. Bagaimanapun kita tidak mempunyai jalan untuk mengesahkannya, kerana Allah tidak mendetailkan perkara itu sama ada dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Oleh kerana perkara ini tidak diperincikan di dalam Quran dan hadis, maka kita tidak boleh redah habitunya nak berdebat dengan orang. Kita kata 7, Quran kata 7, orang lain pun ada alasan juga. Ya tanazzalul amru, perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan alam bumi. Perintah Allah yang dimaksudkan ialah qada dan takdir Allah serta urusan yang berkaitan makhluk yang disampaikan kepada malaikat untuk dilaksana dan dijalankan pada makhluk ini. Mereka melakukan sesuatu mengikut apa yang diperintah Allah. Ini malaikat, apa diperintah Allah dia lakukanlah, yang tidak diperintah dia tidak lakukan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tanda-tanda kebesaran Allah amat jelas pada langit dan bumi. Jadi manusia ini kecil saja. Manusia ini sebesar debu. Jadi kalau yang kecil ini sebenarnya merasa dia besar, masa besar, dia boleh melakukan apa yang dia suka. Apa yang dia suka itu yang dia lakukan. Tuhan tak suka pun tak apa, asalkan dia suka. Apa artinya? Di mana nilai seorang ini? Tak ada nilai, sebab dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal Allah Subhanahu wa taala, jika perintah datang supaya taubat kamu sujud di atas bara api, dia akan sujud jika dia kenal Allah. Tapi jika tidak kenal, maka tidak ada perkara yang boleh menghalang seorang itu dan melakukannya. Kemudian keilmuan yang mantap terhadap kekuasaan Allah akan menambahkan lagi ketakwaan kepadanya. Ilmu tentang kekuasaan Allah adalah permulaan dan penutup segala ilmu. Kita cari ilmu tak kenal Tuhan, apa makna ilmu itu? Kita tahu ilmu, kita tahu satu perkara, kita berilmu, tapi kita tahu ke mana hala kita tuju? Tak tahu. Tidak ada jalan selain daripada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang sebenarnya. Kita tahu ke mana kita akan berakhir, kepada Allah untuk menerima balasan atas apa yang kita kerjakan. Apapun kerja kita, Allahu ahata bikulli syai'in ilma. Pengajaran dan saranan, beberapa pedoman dipelajari daripada ayat ini, ayat-ayat di atas. Satu, Allah mengingatkan manusia daripada menyalahi perintah-perintahnya melalui kisah umat yang degil dan akibatnya ditimpa musibah sehingga memusnahkan kampung halaman dan kediaman mereka. Azab yang menimpa mereka di dunia hanya sebagai permulaan kepada azab neraka Jahannam. Selain daripada pengajaran itu, pengajaran juga kepada apa yang disebut kita tadi, keluarga yang mengenai mereka surah ini diturunkan. Yang kedua, Allah mengingatkan supaya bertakwa dan memelihara diri daripada azab Allah dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan beriman ialah untuk menjaminkan keluar daripada gelap gelita kufur kepada bimbingan nur dan hidayat. Yang ketiga, penciptaan langit dan bumi adalah bukti kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, menyusun dan mentadbir sekalian alam. Dia mencipta, dia menyusun, dia mentadbir. Habis. Tidak ada lagi pihak lain. Pihak lain kalau ada pun, dia hanya mempelajari langit dan bumi, tidak mencipta, tidak mentadbir dan tidak mengetahui isi kandungan yang ada di sana, ada di langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.